Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Ini saya baru keluar daripada masjid. Alhamdulillah dah selesaikan solat fardu subuh secara berjemaah di masjid. Sekejap, saya keluarkan kereta sekejap. Okay, ada 3 perkara yang menakutkan bakal berlaku kalau kita biarkan Angry Bird kita terus lemah. Lemau ni lemah lah. Okay, dia lemah ni, lemah ni contoh lemah tenaga lelaki adalah contohnya tak sampai seminit tak sampai seminit dayung, faham lah dayung tu apa. Okay, tak sampai seminit dayung dah Angry Bird tu terus climax. Okay, itu masalah pertama kalau lemah. Lemah yang kedua, bila dah climax, bila dah pancuk tu, Angry Bird tu terus lembek. Ketiga, masalah lemah ni adalah kena bergantung dengan ubat kuat dan seumpamanya untuk Angry Bird tu naik. Tu parah. Okay. Keempat, Angry Bird tu menegang, tapi tak boleh nak bersetubuh dengan orang rumah sebab lembek. Walaupun menegang tapi tak padu, jadi dia tak boleh nak penetrate ke dalam vagina isteri. Okay. Kelima kejap. Boleh pula terlupa. Tapi itulah, secara asasnya itu adalah antara lemah tenaga lelaki. Okay. Jadi kalau kita biarkan masalah tu, okay, kita biarkan masalah tu, rasa ngilu ketika bersetubuh dengan orang rumah lah. Ngilu pada Angry Bird ni dia akan membawa kepada cepat climax. Okay, kadang-kadang 2-3 kali dayung, terus climax terpancut dan terus lembek. Na'udzubillah min zalik. Okay, itu adalah satu perkara yang cukup menakutkan. Okay, ada 3 benda yang bakal berlaku kalau kita biarkan masalah lemah tenaga lelaki tu tanpa ambil penyelesaian. Pertama, bini minta cerai. Itu yang biasa saya jumpa. Okay, si suami lemah tenaga lelaki, tak nak berubat, tak nak berbincang dengan orang rumah. Jadi orang rumah pun dia boring lah. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kahwin, asyik si suami je yang puas. Si isteri tak merasa apa-apa pun nikmat daripada bersetubuh tu. Dia minta cerai. Itu adalah benda pertama yang biasa berlaku. Okay, yang biasa saya jumpa lah. Okay, masalah kedua yang bakal berlaku kalau kita biarkan Angry Bird tu terus lemau adalah Angry Bird tu dah terus takkan naik dah. Itu sangat parah. Okay, yang pertama tadi malu dah. Bila mahkamah perceraian tu tanya kenapa nak cerai, orang rumah pun cakap Angry Bird suami saya tak naik lah. Aduh, malu. malu. Okay, kedua, okay, kedua tadi apa dah saya cakap tadi? Angry Bird tak naik terus dah. Saya banyak kali dah jumpa kes sampai Angry Bird atau berzakar si suami tu tak naik langsung, walaupun dia selalu makan ubat kuat, dan sampai satu masa efek ubat kuat tu dah tak ada, dan efek ubat kuat tu dah tak ada, dan dia dia makan memang tak naik lah. Na'udzubillah min zalik. Bila dah jadi macam tu, memang susah lah nak berubat. Memang susah nak berubat.
Okey. Perkara yang menakutkan yang ketiga, kalau kita biarkan Angry Bird ni terus lemau, apa jadi biasanya? Orang rumah akan cerita masalah kita ni kat orang lain. Nauzubillah min zalik. Okey. Dia orang perempuan macam ni lah. Dia dah bertahun-tahun kahwin dengan kita. Okey, dia dah bertahun-tahun kahwin dengan kita, tapi dia tak pernah merasa kepuasan bersetubuh tu. Dan kita pula tak berkomunikasi dengan dia. Kita tak cakap apa-apa kat dia. Kita tak bincang. Kita tak mengaku silap kita. Dia akan cari orang lain yang untuk dia luahkan perasaan dia. Itu adalah biasa saya jumpa lah. Okay. Sama ada dia cerita kat family dia, ataupun dia cerita kat kawan-kawan dia, ataupun dia cerita kat media sosial. Benda ni memang berlaku. Okay. Masa isteri saya dalam grup Try to Conceive, grup untuk orang yang nak ikhtiar dapatkan anak lah, dia bagi tahu, rumah saya bagi tahu, dan dia tunjuk kat saya grup WhatsApp tu. Ramailah golongan isteri ni yang masih belum dapat zuriat ni. Dia orang bagi tahu si suami lemah tenaga lelaki. Okey, di dalam grup WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp. Jadi benda ni janganlah sampai jadi macam tu. Sangat memalukan lah. Okey, sangat memalukan. Okey. Jadi jangan sampai berlaku 3 perkara ni. Pertama, bini minta cerai. Kedua, Angry Bird tu terus dah tak naik dah. Ketiga, bini cerita masalah kita kat orang lain, sebab kita pun tak ada bercerita, kita pun tak ada berkomunikasi dengan orang rumah. Dia cerita kat orang lain. Janganlah sampai berlaku 3 perkara tu, okey? Jadi dapat sesuatu tak? Kalau dapat, tolong komen dapat, okey? Jadi saya doakan semoga anda dan saya sendiri terus bebas daripada masalah lemah tenaga lelaki. 5 masalah lemah tenaga lelaki yang saya selalu sebutkan tu, InsyaAllah. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah SWT. Saya pun tak boleh cakap banyak ni. Saya sajalah balik daripada masjid. Saya buat live sekejap, sebab kejap lagi pukul 7 lebih kurang saya kena bertolak ke Machang. Okay. Ada urusan sikit. Jadi kalau anda nak tahu mengenai program Suami Sihat dan Power Tanpa Ubat Kuat, boleh saja klik di link website yang saya sertakan tu, ataupun boleh saja Google suamisihatpower.com. Okay. Sehingga jumpa lagi. Kalau anda terlepas perkongsian saya sekejap lagi tu, boleh tengok balik lah live ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye semua.